Nama saya Muhammad Haikal Fikri bin Awang. Nama saya Alvarez Berenli Linus. Nama saya Ammar Hazmi bin Zaimi. Nama saya Muhammad Zulnazri bin Zulpili. Nama saya Sadia binti Dahlan. Nama saya Siti Aisyah binti Sumandang. Nama saya Nur Ashraf binti Kahar. Langit biru payungi kita, bumi bertuah penuh cerita. Biar berbeza adat dan cara, namun semangat tetap sebangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Malaysia, sebuah tanah air yang bukan hanya merdeka secara fizikal, tetapi juga matang dalam menerima perbezaan. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang berbilang kaum, dibesarkan dalam kepelbagaian, namun tetap teguh berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Peradaban majmuk ini bukan dibina dalam sehari. Ia hasil usaha dan pengorbanan generasi terdahulu yang belajar untuk hidup bersama bukan dengan perasaan curiga, tetapi dengan rasa hormat dan semangat perpaduan. Ia bukan sekadar kita duduk bersebelahan, tapi kita hidup bersama, berkongsi sejarah, tanah dan masa depan yang sama. Daripada kedatangan pedagang di zaman kesultanan ke zaman penjajahan dan kemerdekaan, pelbagai kaum datang membawa harapan dan akhirnya menetap menjadi warga bersama. Inilah asas kepada peradaban majmuk Malaysia yang kini menjadi kekuatan kita di mata dunia. Oleh itu, dalam video ini kami akan mengupas dengan lebih dalam. Yang pertama, maksud sebenar peradaban majmuk dalam konteks Malaysia, dan yang kedua, faktor-faktor yang menyumbang kepada pembentukannya sebagai satu kekuatan negara. Saya akan mulakan dengan isi pertama, yaitu maksud peradaban majmuk. Peradaban majmuk merujuk kepada sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya, bahasa, dan agama yang hidup bersama dalam satu ruang geografi yang sama, berkongsi tanah air, berkongsi sistem pentadbiran, dan berkongsi masa depan. Negara kita, Malaysia, adalah contoh yang sangat jelas tentang kewujudan peradaban majmuk yang dinamik. Namun, maksud peradaban majmuk ini bukan sekadar menunjukkan bahawa kita mempunyai irama etnik dan kaum yang berbeza. Ia lebih daripada itu. Ia menyentuh soal bagaimana masyarakat yang pelbagai ini dapat berinteraksi, hidup harmoni, dan saling menghormati antara satu sama lain dalam pelbagai aspek kehidupan, sama ada dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, maupun politik. Disinilah lahirnya unsur integrasi, toleransi, dan kefahaman budaya yang menjadi asas kepada keharmonian dalam masyarakat majmuk. Dalam sebuah peradaban majmuk yang benar-benar berfungsi, kepelbagaian tidak menjadi penghalang, sebaliknya ia menjadi sumber kekuatan dan keunikan sesebuah negara. Kita tidak hanya hidup secara bersebelahan, tetapi kita turut berkongsi ruang, berinteraksi secara sihat, dan membina jambatan kefahaman antara kaum dan budaya. Sebagai contoh, kita dapat lihat bagaimana masyarakat Melayu, Cina, India, dan pelbagai etnik lain di Malaysia berkongsi ruang pendidikan di sekolah dan universiti, bekerjasama dalam sektor awam dan swasta, serta menyambut perayaan secara bersama, seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepawali, dan juga Hari Gawai. Malah, kita sering dijemput ke rumah terbuka antara kaum, satu amalan yang amat unik dan mencerminkan nilai keterbukaan serta penerimaan budaya dalam peradaban majmuk. Lebih penting dalam konteks ini, identiti nasional tidak dibina dengan menafikan kepelbagaian. Ia dibentuk melalui penghargaan terhadap perbezaan dan dengan menyuburkan semangat inklusif yang menerima semua rakyat sebagai sebahagian daripada satu keluarga besar, keluarga Malaysia. Disinilah nilai kesefahaman budaya, dasar kerajaan yang adil dan seimbang, serta amalan sosial yang menghormati hak setiap komuniti menjadi tiang kepada kekuatan peradaban majmuk. Akhirnya, peradaban majmuk ini bukan sahaja mencorakkan wajah masyarakat hari ini, tetapi ia juga menjadi asas kepada pembinaan negara bangsa yang kukuh. Ia menyatukan rakyat yang pelbagai latar belakang ke arah satu matlamat bersama, yaitu keamanan, kemajuan, dan perpaduan nasional. Dan inilah yang menjadikan Malaysia unik, bukan kerana kita sama, tetapi kerana kita berbeza, namun tetap bersatu. Seterusnya, ciri-ciri masyarakat majmuk di Tanah Melayu dapat dilihat melalui beberapa aspek penting dalam kehidupan seharian. Antara ciri paling ketara ialah kepelbagaian budaya. Setiap kaum memiliki pakaian tradisional yang tersendiri. Sebagai contoh, kaum Cina memakai chongsam, baju Shanghai, samfo, dan juga jubah labu. Kaum India pula terkenal dengan sare, punjabi, dan juga kurta. Manakala pakaian tradisional kaum Melayu ialah baju kurung dan juga baju Melayu. Namun pada hari ini,
Pakaian tradisional tidak lagi terhad kepada kaum masing-masing saja. Kita boleh lihat kaum India dan juga Cina juga memakai baju kurung, khususnya ketika bekerja di pejabat atau menghadiri majelis resmi. Ini menunjukkan wujudnya penyesuaian budaya dan penghargaan terhadap kepelbagaian dalam kalangan masyarakat. Selain itu, perbedaan agama juga menjadi salah satu ciri masyarakat majmuk. Walaupun Islam merupakan agama resmi negara, rakyat bebas untuk menganut agama masing-masing. Sebagai contoh, kaum Melayu majoritinya beragama Islam, kaum India pula kebanyakannya menganut agama Hindu. Kaum Cina pula ada yang menganut agama Buddha, Taoisme, dan juga Kristen. Agama Kristen juga turut dianuti oleh Komite Serani, Kadazan Dusun, Murut, dan juga Iban. Walaupun berlainan agama, masyarakat di Malaysia hidup dalam suasana yang aman dan saling menghormati, terutama ketika menyambut hari perayaan agama masing-masing. Akhir sekali, ciri masyarakat majmuk juga dapat dilihat melalui perayaan, kebudayaan, dan makanan. Contohnya, ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri, bukan saja kaum Melayu yang merayakannya, malah kaum India dan Cina juga turut serta dalam rumah terbuka, menikmati juada dan berkongsi kegembiraan. Begitu juga semasa sambutan Deva Bali dan juga Tahun Baru Cina, masyarakat pelbagai kaum turut bersama-sama merasai kemeriahan tersebut. Kesimpulannya, meskipun terdapat pelbagai perbedaan dalam masyarakat majmuk, namun nilai saling menghormati dan hidup bersama dalam suasana harmoni menjadikan Malaysia unik dan istimewa. Tanpa kita sadari, kepelbagaian kaum sebenarnya penting dan membawa kesan positif kepada kehidupan warga dan kepada negara itu sendiri. Contohnya, dari segi bahasa. Kemasukan migran luar seperti Cina dan India telah membawa perbezaan dari bahasa di tanah Melayu. Namun, disebabkan bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, bahasa ini digunakan sebagai bahasa komunikasi antara masyarakat yang berbilang kaum. Selain itu, memupuk rasa saling memahami aspirasi dan pandang dunia budaya dalam konteks antara kaum. Contohnya, setiap kaum bersedia dalam mengenali, menghormati, dan menerima kepercayaan masing-masing tanpa mempersoalkan mengapa untuk mengelakkan prejudis. Apabila masyarakat memahami antara satu sama lain, mereka dapat membina hubungan yang erat dan tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai satu halangan untuk bersatu. Di samping itu, timbul sikap toleransi antara kaum dan wujud perpaduan rakyat, yaitu saling bekerjasama dan tolong-menolong dengan mengetepikan perbezaan latar belakang. Contohnya, ketika aktiviti gotong royong kawasan, kita dapat lihat bahwa sesama kaum saling membantu satu sama lain untuk membersihkan kawasan. Karena ia bukan hanya untuk keselesaan diri sendiri juga, untuk kebaikan bersama. Akhir sekali, dapat mengenali, menikmati adat resam lain. Contohnya, kaum Melayu dapat merasai memakai pakaian India, China, begitu juga sebaliknya. Bukan itu sahaja, mereka dapat berkongsi makanan tradisional masing-masing. Pada fase ini, mereka dapat menggali asal-usul sesuatu bangsa dan saling menghargai antara satu sama lain. Kesimpulannya, perbezaan ini bukan sahaja memberi kesan positif dalam kehidupan masyarakat, namun juga menghadirkan kebaikan untuk negara Malaysia. Hal ini karena dengan terbentuknya masyarakat majmuk ini, maka Malaysia telah menjadi sebuah negara yang kaya dengan budaya, adat resam, dan bahasa. Ini juga menjadi tarikan bagi masyarakat luar. Ini dapat mendatangkan keuntungan dari segi ekonomi. Negara luar juga tertarik untuk berkolaborasi dengan Malaysia dan hal ini meningkatkan image dan nama negara kita. Assalamualaikum dan hai, saya Sadia binti Dahalan dari kumpulan 302 dan saya akan membentangkan hasil esei kami, dan bagian saya adalah 4.3.1 yaitu faktor utama pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Dan isi yang akan saya bentangkan adalah sejarah dan migrasi perdagangan. Seperti yang kita tahu, masyarakat majmuk di Malaysia ini bukan berlaku secara tiba-tiba. Bahkan dia memerlukan proses yang panjang, yaitu bermula dari zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi dan diteruskan dengan penjajahan kuasa barat di tanah Melayu, yaitu kuasa British. Jadi,
pada semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, Melaka ni sangat terkenal sebagai pelabuhan entrepot di bahagian Asia Tenggara. Jadi ramailah kan pedagang dari China, India, Parsi, Kepulauan Melayu datang ke Melaka untuk berdagang. Tapi mereka ni bukan hanya berdagang, mereka terus menetap di sini. Sebab apa? Sebab mereka telah bernikah, berkahwin dengan penduduk tempatan di tanah Melayu. Jadi inilah yang membawa kelahiran komuniti unik seperti Baba dan Nyonya, Mama dan Melayu Arab. Dan ia merupakan satu bentuk integrasi budaya yang awal berlaku di Malaysia. Seterusnya, semasa penjajahan British. Semasa penjajahan British, lebih ramai lagi pendatang dibawa masuk dari pendatang Cina dan India ni dibawa masuk ke tanah Melayu untuk dijadikan sebagai buru lombong dan buru ladang. Jadi mereka ni bukan hanya menjadi buru, tetapi mereka tetap menetap di tanah Melayu dan menambah lagi komposisi masyarakat berbagai etnik yang kita lihat pada hari ini. Secara kesimpulannya, sejarah migrasi dan perdagangan ni memang memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan masyarakat majmuk di Malaysia ni. Kerana apatah lagi kepelbagaian yang ada di Malaysia ni menjadi kekuatan negara yang perlu kita pelihara melalui toleransi, persefahaman dan perpaduan yang ada di Malaysia ni. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Azmi bin Zaimi. Nombor matriks BG24110306 akan membentangkan tentang PDP topik 4.32 iaitu dasar pecah dan perintah. Apa itu dasar pecah dan perintah? Okey, dasar pecah dan perintah itu adalah satu strategi yang digunakan oleh penjajah atau pihak berkuasa sendiri untuk mengekalkan kuasa dan pengaruh mereka terhadap penduduk setempat dengan cara memecah belahkan mereka kepada beberapa bahagian atau beberapa kalangan. Okey, sebagai contoh, kita ada 3 kaum di Malaysia, iaitu Malaysia, Melayu, Cina dan India. Taktik dasar pecah dan perintah ini digunakan sebagai contohnya dengan memberi tugas kuasa kepada, sebagai contoh, Melayu memetik buah, Cina melombong dan India menjaga haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah satu contoh kepada dasar pecah dan perintah. Okey. Perkara ini digunakan untuk memastikan mereka semua ada autoriti dan tidak menggalakkan rakyat untuk mengambil alih semula kuasa daripada pihak berkuasa. Antara unsur penting dalam dasar ini adalah, strategi ini adalah untuk memecah belahkan perpaduan, mencetuskan konflik dalaman. Sebagai contoh, menimbulkan rasa asing antara kaum dan lain-lain, serta menggunakan perbezaan-perbezaan ini untuk menimbulkan pemusuhan. Perkara ini adalah tidak baik bagi kaum yang berasingan. Oleh itu, terbuktilah strategi pecah dan perintah ini menjadi alat yang berkesan dalam melemahkan kuasa rakyat dan mengekalkan dominasi oleh pihak berkuasa, seperti mana yang ditunjukkan pada zaman dahulu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah perkembangan ekonomi dan urbanisasi. Perkembangan ekonomi dan urbanisasi ini merujuk kepada pertumbuhan pesat dalam sektor-sektor ekonomi, contohnya perindustrian, perdagangan, teknologi dan perkhidmatan. Bila sesebuah negara mencapai ekonomi yang stabil, maka terbuka banyak peluang yang menyebabkan penghijraan penduduk luar bandar ke dalam bandar untuk mencari kehidupan yang lebih baik, akses kepada pendidikan, kemudahan kesihatan dan sosial yang lebih lengkap. Akibatnya, semakin pesat keadaan dalam bandar disebabkan peningkatan pembinaan infrastruktur, contohnya kawasan perumahan, bangunan pencakar langit, bangunan membeli belah dan sistem pengangkutan awam dan segala kemudahan yang lainnya.
Namun, urbanisasi ini bukan sahaja mengubah cara hidup masyarakat ke arah modern, tapi juga meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kemajuan teknologi dan juga pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Namun, jika proses ini tidak dijalankan secara mampan dan teratur, maka boleh timbul banyak masalah. Contohnya, kesesakan lalu lintas, kekurangan rumah mampu milik, kos sara hidup yang meningkat, dan pelbagai lagi masalah. Oleh itu, kita hendaklah menjalankan proses ini dengan sejajar, selari, agar semua kemudahan dan perkhidmatan dapat dirasakan bersama. Sekian dan terima kasih. Perkawinan adalah fitrah semula jadi manusia, seperti firman Allah dalam surah Yasin ayat 36. Segala sesuatu dicipta berpasang-pasangan. Perkawinan campur di Malaysia bukan perkara baru. Ia berlaku sejak dahulu lagi. Hasil perkembangan budaya dan etnik. Di Semenanjung, biasa kita dengar pasangan Melayu Cina, Melayu India, dan sebagainya. Di Sabah dan Sarawak pula, perkawinan campur lebih meluas kerana kepelbagaian etnik di sana. Hasilnya, muncul generasi unik seperti Cina, hasil campuran dusun dan Cina. Mereka membesar dengan dua budaya, dua bahasa, dan lebih terbuka terhadap perbezaan. Ini jelas menyumbang kepada perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat kita. Negara-negara maju seperti US, UK, dan Kanada juga banyak mengamalkan perkahwinan campur. Ini menunjukkan bahawa kepelbagaian bukan halangan. Malah, ia adalah kekuatan untuk membina bangsa yang lebih progresif dan bersatu. Kesimpulannya, perkahwinan campur adalah sesuatu yang patut kita galakkan. Ia bukan sekadar tentang cinta, tetapi tentang membina Malaysia yang lebih harmoni, bersatu dan kaya dengan budaya. Akhir sekali adalah sistem pendidikan pelbagai aliran. Malaysia merupakan satu negara di mana masyarakat mempunyai latar belakang yang berbeza daripada segi bangsa, budaya, adat resam dan agama. Nah, pada zaman penjajahan British, mereka menubuhkan satu sistem sekolah iaitu sistem vernacular di mana masyarakat Cina, India dan Melayu mempunyai sekolah yang berasingan. Mengapa sistem ini diwujudkan adalah untuk mengekalkan identiti dan memelihara budaya masing-masing. Contoh, Cina mengenali latar belakang asal-usul Cina, India dan Melayu seperti itu. Kemudian, sistem pendidikan berbagai aliran ini mempunyai kebaikan, namun mempunyai sisi kekurangan juga, di mana mereka kurang interaksi antara kaum yang berlainan. Contohnya mereka ke sekolah berinteraksi dengan sesama kaum, dan di situ terbentuklah jurang sosial yang melebar antara kaum di dalam Malaysia. Namun beruntungnya laporan Razak dan Rahman Talib diterima, yaitu mereka bercadang untuk menyatukan semua bangsa dalam satu sistem sekolah yang sama, yaitu sekolah kebangsaan. Jadi kesimpulannya, sistem pelbagai aliran ini mempunyai kebaikan di mana kita mengenali budaya kita sendiri, kita mengekalkan warisan budaya tersebut, namun ada juga sisi kurangnya di mana kita kurang interaksi dengan kaum yang lain. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Setiap kisah ada penutupnya, namun bagi Malaysia, kisah perpaduan ini tidak pernah tamat. Ia terus ditulis dalam tindakan, dalam kata, dan dalam hati rakyatnya. Bukan mudah membina keharmonian dalam kepelbagaian, tapi Malaysia membuktikan bahawa yang berbeza itu tidak semestinya terpisah kerana di antara warna kulit dan bahasa yang pelbagai ada satu nilai yang menyatukan kita, yaitu rasa saling menghargai. Kita mungkin tidak mampu mengubah sejarah, tapi kita mampu mencorak masa depan. Dan masa depan itu terletak dalam cara kita berfikir, bercakap dan bertindak hari ini. Sebagai generasi pewaris, amanah kita bukan kecil. Ia adalah tanggungjawab untuk menjaga apa yang telah dibina. Bangsa yang besar bukan sekadar memiliki sejarah, tetapi tahu menghargainya dan belajar daripadanya. Pohon rindang akarnya satu, walau ranting menjalar jauh. Rakyat bersatu membawa mutu, hidup harmoni tiada musuh. Akhir kata, perpaduan bukan warisan semata, tetapi perjuangan yang perlu diteruskan dengan hati yang terbuka dan jiwa yang cinta akan tanah air. Sekian pembentangan kami, terima kasih. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua.